Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina, Allahumma yassirna wa la tu'assir 'alaina, Allahumma tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula pada pagi ini. Kita dapat tunaikan salat subuh berjamaah pada pagi Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah pun menyebut tentang sebab nuzul daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-51, iaitu Ya ayyuha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ini ayat dari yang kita telah pun sebut pada 2 minggu yang lalu, berkenaan dengan bagaimanakah larangan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadikan golongan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin di kalangan kita. Dan kita telah pun sebut daripada asbab nuzul dia daripada Ubadah As-Samit menyatakan bahawasanya ketika mana umat Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Qainuqa ni mari nak memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana ketakutan yang ada pada golongan munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka ini menjadikan golongan Yahudi sebagai tempat mereka untuk berlindung, mendapatkan suakah perlindungan daripada Yahudi. Dan sebahagian daripadanya juga mari cari Nasrani untuk perlindungan. Nah, kemudian Ubadah dijumpa dengan Nabi SAW, bagi tahu dia berlepas diri daripada golongan munafik yang memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ni, iaitu larangan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mengambil golongan kafir, golongan Yahudi dan Nasrani dan seumpamanya, sekutunya, seumpamanya untuk dijadikan pemimpin dan orang yang ditaati. Khususnya kita pergi pada ayat
yang ke-54 daripada Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ayat 54 hingga kepada ayat 54 hingga ke ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Kita selalu jumpa dalam Al-Quran ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bila seruan hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maka kita selaku orang mukmin, orang muslim yang mengaku beriman, harus memberi tumpuan dan perhatian. Nah, apalagi ayat ni ayat seruan. Ini ayat seruan. Maknanya bila disebutkan ya ayyuhallazina amanu, maka kita mesti rasa terpanggil, kena rasa seperti kena panggil. Nah, macam orang panggil nama kita lah. Maknanya ayat ini menyentuh kita semua orang yang mengaku beriman pada Allah Ta'ala. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini seorang ulama yang hebat, yang masyhur di Mesir. Dia ni salah seorang Syekhul Azhar, ulama yang besar, yang mana dia ni disegani oleh bukan setakat umat Islam sahaja, tetapi orang-orang daripada Kristian, padri-padri Kristian juga hormat dan segan kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Huraian dia dalam ceramah dia dalam apa ni, kuliah dia Al-Quran dan hadis ini, sangat orang panggil menggunakan ayat-ayat yang dekat dengan masyarakat ni. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini antara ulama yang berani, seorang ulama yang berani, dan dia adalah orang yang berani menegur apa ni, Presiden Mesir ni ketika itu, apa nama dia, Hosni Mubarak ni. Tegur pula, tegur secara terbuka, duduk atas petah dalam satu majlis yang dihadiri oleh Hosni Mubarak. Dia tegur dengan teguran yang orang panggil diri bulu roma kalau dengar. Diri bulu roma bila dengar teguran dia tadi kepada pemimpin, pada orang panggil ketua lah. Bila dia tegur, dia bagi tahu bagaimanakah kalau dia buat kezaliman terhadap masyarakat, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas. Allah Taala akan balas balik. Dia akan temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua ni akan jumpa dengan Allah Taala. Jadi keberanian dia tadi, tidak kata bila dia tegur tadi dijawab balik oleh Hosni Mubarak ke, ataupun lepas tu buat pernyataan lain pula membidas balik teguran tadi, tak ada. Walaupun Hosni Mubarak ni antara orang yang banyak melakukan kezaliman, yang memerintah dengan cara kuku besi. Nah, lagu mana dia boleh
kerajaan yang zaman dia ni ialah dipanggil kerajaan ataupun sistem darurat. Duduk sana nak kumpul tak boleh lebih pada 5 orang di satu tempat yang terbuka. Sebab dia darurat. Dan kalau nak bercakap tentang masalah tentang gerakan Islam, kena berhati-hati kerana dia banyak membahis. Negara dia ni banyak membahis, banyak SB ni. Nak baca surat khabar ke, nak baca buku ke, nak bawa buku ke, buku-buku yang berkait dengan gerakan Islam yang diharamkan di Mesir ni ialah Ikhwanul Muslimin, yang diasaskan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna ni seorang yang mengasaskan Ikhwanul Muslimin. Bahkan dikatakan dia sebagai seorang mujaddid, seorang yang pentajdid. Setelah kejatuhan khilafah Islamiyah yang terakhir di Turki. Lepas daripada itu, kebangkitan dia ini untuk matlamat membina sebuah daulah, mengangkat semula daulah Islamiyah. Kita kena tahu, kita masyarakat Islam ini mesti berada di bawah satu kepimpinan, mesti ada khilafah. Kita kena duduk di bawah khilafah Islam. Bukanlah kita ni ikut mu lah, mu Malaysia, mu Thailand, mu Indonesia, mu Islam Indonesia cara mu Malaysia cara mu. Tidak. Kita berada di bawah satu naungan yang satu saja sebenarnya, kerana kita ni adalah satu umat. Tapi oleh kerana kita telah pun dipecah-pecahkan oleh musuh-musuh Islam, jadi negara-negara dijajah. Lama Mesir dijajah oleh Perancis, sehingga Perancis meninggalkan sistem undang-undang yang dibawa oleh Perancis. Kita Malaysia ni sistem yang ditinggalkan oleh British. Sebab tu kalau ngaji undang-undang, orang pergi Universiti Al-Azhar, dia nak ngaji undang-undang, dia nak ambil kanun. Ambil kanun ni jarang-jarang orang boleh ambil lah, sebab dia ngaji ni lama. Kalau straight, dipanggil straight ni ala tul 5 tahun. Kalau tak lepas, kak 7, 8, 9, 10 tahun, belah-belah tahun pun ada. Sebab dia ngaji kanun. Ngaji kanun tu bukan sekadar ngaji undang-undang syariat, tetapi ngaji juga undang-undang sivil. Ngaji kanun pula, ngaji kanun undang-undang sivil Perancis. Balik Malaysia tak serupa dengan undang-undang sivil di Malaysia, kerana kita ni yang ditinggalkan oleh British. Perancis ke British ke, semua ni adalah negara Kristian belaka. Jadi kata Mutawalli Sya'rawi, bila mana disebutkan, bila mana kita jumpa dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, maka mestilah kita memberikan perhatian kepada ayat tersebut, kerana di sana ada perkara yang penting yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala. Supaya juga kita jumpa dalam Al-Quran perkataan idh. Idh ni memberi penekanan supaya kita boleh beri perhatian lebih kepada ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak nyatakan. Bila ada idh depan, maka benda tu ada benda penting. Lebih-lebih lagi pula bila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dia ada seruan ya ayyuhan nas, seruan wahai manusia, dan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih,
sesiapa di kalangan kamu yartadda, kita bahasa kita sebut terjemahan tu dengan perkataan murtad, siapa yang keluar daripada agama, ataupun siapa yang meninggalkan agama di kalangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, fasawfa ya'tillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan qaumun, satu kaum, satu puak, satu bangsa, satu golongan manusia, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau kamu meninggalkan agama Islam, tidak mau pedulikan agama, membiarkan agama itu jadi macam-macam, orang nak buat apa saja tak kisah terhadap agama. Nah, orang nak dakwa apa ni sistem mahkamah syariah, orang nak samai, hak samai dah pun ada, samai hukum hudud. Nah, samai hukum hudud. Wallahu a'lam lagu mana hukum hudud ni hak Allah Ta'ala yang turunkan. Tapi ada manusia ni, dia tu makhluk, dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan boleh kira juga. Nah, kalau dia tu Tuhan juga, nak samai hak mu buat ni kena buat hak lain. Samai apa? Sama-sama manusia, sama-sama Tuhan. Ni Tuhan saja. Dia tu pula Tuhan tu buat. Tuhan yang buat dia jadi manusia. Bila Tuhan buat undang-undang, dia nak samai. Kerana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, dan bagaimana undang-undang Allah Ta'ala tu nak dilaksanakan, mesti ada manusia yang laksanakan. Mesti ada manusia yang membawa undang-undang ni untuk dilaksanakan. Tetapi ada manusia dia kata ni bukan undang-undang Tuhan, ni hak manusia buat. Sedangkan jelas dalam nas-nas Al-Quran, hak tu hak dulu. Hak baru pula nak samai pula mahkamah syariah, nak saman enactment syariah. Nah, walaupun enactment syariah tu hak negeri tu, hak negeri ni, tapi tetap perkara yang sama. Bila mahkamah syariah, dia nak bawa undang-undang daripada syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena tahu, kita kena ingat sama-sama bahawa mahkamah syariah kita ni ialah mahkamah yang paling rendah nak dibandingkan dengan mahkamah-mahkamah yang ada di Malaysia. Kita kata al-Islam yu'ala, Islam ya'lu wa la yu'ala alaihi. Kita mengaku Islam tu ya'lu, tinggi, wala yu'ala alaihi, tak ada yang boleh menandingi Islam. Kita duk wirid dalam semaya kita, innad dina indallahil Islam. Tak ada agama yang paling, tidak ada agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sanya Islam. Islam yang agama di sisi Allah Ta'ala. Tetapi ada orang yang tak peduli pun masalah bila ada manusia yang berani nak dakwa undang-undang syariah di mahkamah syariah. Nak kira ikutlah masalah arak ke judi ke. Nah, dia pula orang Islam sendiri, orang Islam pada nama, orang Islam pada nama ni. Malu pula dia tu orang Kelantan lah. Malu kita orang Kelantan. Tak berasa malu ke? Orang Kelantan sendiri. Tak. Bahkan dia tu pula berani mengaku yang dia tu selalu jadi imam kepada suami dia. Dia buat pengakuan dialah antara orang yang, dialah orang yang berani memecahkan tradisi masyarakat Malaysia. Bukan tradisi masyarakat Malaysia. Jadi imam ni memang orang lelaki. Dalam syariat kita tak boleh orang perempuan jadi imam.
Tapi dia kata dia telah memecahkan tradisi. Bukan tradisi ni, dia telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dia ni jadi imam kepada suami dia semaya. Tak tahulah kalau dalam masyarakat kita ada juga. Tak ada lah. Tak ada. Ni, daripada dia semaya jadi makmum pada bini dia, baik dia maya seorang. Ni dia jadi imam kepada tok lelaki dia. Orang yang seperti ini ialah orang yang berfahaman liberal. Liberal. Meletakkan sesuatu itu mengikut pandangan hukum akal dia. Meletakkan keadilan tu ialah hak sama rata yang dia fikir. Kalau lelaki jadi imam, kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Bahkan dia pernah persoalkan, orang liberal ni pernah persoalkan, kenapa saja orang lelaki yang boleh kahwin 4, kenapa orang perempuan tak boleh kahwin 4? Nah, kenapa hak harta pusaka orang lelaki boleh 1/2, orang perempuan boleh lebih kecil daripada tu, sikit lagi daripada tu? Nah, ini benda-benda yang dipersoalkan, bukan banyak lagi. Nah, sedang molek lah orang Islam liberal bawa benda tu. Orang-orang yang tak taksir kepada Islam pun nak bawa hak sama rata. Nak bawa hak sama rata dengan, dia panggil apa? Dia panggil hak sama rata ni. Jadi tuntutan-tuntutan tadi menyebabkan mereka ni berani, bahkan berterusan untuk buat kerja, nak minta, nak laksanakan, nak tuntutan mereka tadi. Man yartadda minkum, siapa yang meninggalkan agama kamu di kalangan kamu, fasawfa ya'tillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bawa mari kaum, satu puak, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Siapa mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Ta'ala ni ialah orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sahaja yang diperintahkan dilaksanakan, apa sahaja yang ditegah, yang dilarang ditinggalkan. Orang yang mana melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, orang yang melaksanakan ma'ruf, menyuruh orang buat kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, serta mencegah dengan kemungkaran. Ini antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Wa yuhibbunahu, dan mereka itu yang dibawa datang oleh Allah Ta'ala ini, yuhibbunahu, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mencintai Allah? Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama sebut yuhibbuhum, ini orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala ni ialah orang yang melaksanakan perintah Allah, yang mana ada dalam nas Al-Quran, setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sana ayat wallahu yuhibbu, dan Allah mencintai. Dalam Quran banyak kita akan jumpa wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbus sabirin. Ni ayat kita jumpa dalam Al-Quran. Orang yang suka, orang Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang at-tawabin, orang yang bertaubat, orang sentiasa bertaubat.
Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang sentiasa menjaga kebersihan, menyucikan diri. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang sabar. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah suka kepada orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan banyak lagi kita akan jumpa dalam Al-Quran. Kata ulama ni, sebagai ulama kata, siapa yang melaksanakan tuntutan-tuntutan ni, nak buat perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala, maka dialah antara golongan yang dia tergolong dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhibbunahu, dan mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang hamba benar-benar beriman pada Allah, meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka itu yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai, dikasihi oleh Allah Ta'ala ni, yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini adalah antara orang yang yujahid, yang berjihad. Yang berjihad dengan maksud bukan sekadar perang saja, bukan diperang lawan musuh saja, tetapi berjihad ni dengan konteks yang luas, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam jihad. Ada kata jihad ekonomi, ada juga jihad pendidikan. Jihad tu orang kata jihad ekonomi, jihad undang-undang pun ada juga. Jihad juga menegakkan undang-undang. Jihad kepimpinan pun ada juga, menegakkan kepimpinan Islam pun jihad juga. Semua tu masuk dalam jihad apabila dia nak menegakkan Islam. Tinggal yuhibbunahum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin. Adillatin 'alal mu'minin, iaitu golongan ini berlemah lembut sesama orang mukmin. Sama-sama orang Islam ni dia berlemah lembut. Tidak kata banding kata mu kata aku kata mu supah kat aku supah kamu. Nah, mu fitnah aku fitnah mu, pakak fitnah. Dan merasakan dialah yang betul, dia saja golongan yang betul. Ni azillatin 'alal mu'minin. Tak leh bila sesama orang mukmin, sesama orang-orang beriman, maka dia bersikap toleransi, lemah lembut. Nah, a'izzatin 'alal kafirin, dan dia adalah orang yang sangat tegas terhadap golongan kafir. Tegas terhadap golongan kafir. A'izzah, bersikap tegas, bersikap mulia terhadap orang-orang kafir. Apabila pokok kafir menentang Islam, maka dia bersikap tegas. Bersikap tegas. Bila mereka jelas menunjukkan kekufuran mereka, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci umat Islam, orang-orang beriman, menentang Al-Quran dan hadis, maka orang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu bersikap tegas terhadap mereka. Sama ada nak ambil tindakan ke, maknanya tegas dengan tindakan. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama Allah, buat kerja untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertahankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ada sensitiviti bila orang menghina Islam, dia orang yang tampil, dia orang yang bangun. Bila ada saja perkara-perkara yang melibatkan sensitiviti umat Islam,
Bukan dia wakda, dia mari masjid, dia mayar, ikutlah nak jadi gapo pun orang Islam ke mana pun ikutlah. Ini orang yang tidak ada ruh jihad dalam hati dia. Orang yang ada ruh jihad dalam hati dia, sesuatu perkara yang terlibat dalam bentuk penghinaan terhadap agama, tidak membenarkan agama Islam tu berkembang, dia tak ada ruh jihad. Dia biar benda tu berlaku. Dalam hati dia tak ada jihad. Bila orang tak ada sifat untuk berjihad, dia tak pernah bercita-cita untuk syahid. Orang yang bercita-cita untuk syahid fisabilillah ni, dia dalam hati dia ada ruh jihad. Kalau dalam ruh jihad, tak dalam hati dia tak ada ruh jihad, tak peduli tentang umat Islam lagu mana, maka bagaimana dia nak bercita-cita untuk syahid? Tak ada cita-cita untuk syahid. Sedangkan Nabi SAW sebut, siapa yang tak pernah dalam hati dia terlitah sikit kabut pun nak berjihad fisabilillah, tak pernah ada keinginan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, Nabi kata dia mati dalam keadaan jahiliah. Mati seperti mana mati orang jahiliah. Siapa yang tak pernah doa pada Allah Ta'ala untuk mati syahid, lagu mana dia nak berdoa dengan Allah Ta'ala untuk mati syahid, sedangkan dia sendiri pun tak sih berjihad. Tak sih nah. Ikutlah Islam lagu mana, nah, pentingnya dia boleh hidup. Habis. Nabi kata siapa dia yang tak peduli, man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Hadis ni supaya Al-Quran lah. Hadis dan Al-Quran sumber yang satu. Tak boleh kata Quran yang hamba terima, hadis ni hamba ragu-ragu. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena terima dua-dua, kena yakin dua-dua. Bila Nabi SAW sebut siapa tak peduli urusan umat Islam, falaysa minna, bukan daripada golongan kami. Umat Islam lagu mana berlaku, dia tak peduli. Ikutlah, dia lock pada orang. Bila lock pada orang, dia akan jadilah seperti mana hak berlaku. Banyak dah kita boleh lihat di negara luar, dalam negara kita. Bila Islam tak dipedulikan, maka banyak yang berlaku. Perkara-perkara hak akhlak runtuh, moral runtuh. Ini yujahiduna fi sabilillah, mereka ini berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna laumata laim. Mereka yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, nak berjihad, nak bela agama Allah, tidak sekali-kali takut dengan laumata laim, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Orang nak kata gapo pun katalah. Dan kita boleh dengar perkataan-perkataan tersebut. Kita selalu baca, kita selalu dengar orang yang mengata kepada orang yang membela agama Allah Ta'ala. Banyak, termasuk di kalangan orang Islam sendiri, apalagi dengan musuh-musuh Islam. Musuh Islam ni, hak dia nak kata kepada orang Islam ni, banyak dah dia kata ni. Zaman Nabi lagi duk kata. Zaman lain ni pun dia kata juga ekstrim, radikal. Islam ni ganas. Islam ni radikal, bersifat ganas. Bersifat orang panggil macam-macam. Bila tak ada gapo-gapo dia nak kata, habis hak dia kata tu. Dia tunjuk pula dengan cara lain. Lukisan, bakar Al-Quran, bakar Al-Quran, pijak Al-Quran. Itu orang panggil tahap yang nak suruh menimbulkan kemarahan umat Islam. Tapi orang yang berjihad jalan Allah Ta'ala ni, la yakhafun, tak takut sedikit pun dengan laumata laim, celaan orang yang mencela. Apa saja yang dia buat untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bila ada orang cela dia tak takut.
dia tak peduli. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah. Kalau orang kata-kata dia pun senyap lalu, tak buat dah. Maka dia takut dicela, takut dicemuh, takut dikata oleh orang. Tapi kalau orang nak kata apa pun katalah. Macam-macam perkataan yang dilontarkan kepada para ulama haraki, orang-orang bawa Islam ni, buat kerja dalam gerakan Islam ni, dituduh macam-macam. Taliban lah, pengganas lah, mundur lah. Banyak. Dzalika fadlullah. Itulah kelebihan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Pada siapa yang dia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, sesungguhnya orang yang innama waliyukumullah wa rasulah, sesungguhnya bahawa hanya sanya waliyukum, pemimpin kamu, orang yang patut kamu taati, mereka siapa yang patut kamu taati, iaitu innama waliyukumullah wa rasulahu, yang patut menjadi pemimpin kamu ialah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah, Allah dan Rasul, iaitu sekarang ni Al-Quran dan hadis. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, alladzina yuqimuna as-salah, mereka yang beriman pada Allah Ta'ala, yang mendirikan sembahyang, yang mendirikan sembahyang dalam hidup dia. Bukan kata orang beriman tu hak dia pergi semaya, dia semaya je. Tak cukup ramai hak semaya ni. Nak semaya ni banyak jenis pula. Semaya pun banyak jenis dah. Sehingga Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai dalam semaya dia. Bukan lalai tu dia koyak, bukan sekat tu saja. Lalai dia semaya tapi dia tak ikut apa yang dia sebut dalam semaya. Dia tak tunggu. Dia janji daripada Allah Ta'ala ni dalam semaya mula-mula lagi. Dalam doa iftitah dia tu, dia kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Inna salati, semayaku, wa nusuki, kerja buat aku ni, wa mahyaya wa mamati, hidup mati, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Ta'ala. Maknanya semua dalam kehidupan dia yang dia buat tu termasuk dalam tu berlaku. Tiba-tiba dalam percakapan dia lain, dalam perbuatan dia lain pula. Bila cakap orang, kecek pasal orang tu orang ni, dipanggil ngupak ni lillahi rabbil alamin juga kau. 5 kali sehari hak wajib kita kata lillahi rabbil alamin, tapi luar pada semaya buat hak tidak lillahi rabbil alamin. Ini ngupak dengan mulut, ngupak dengan tangan. Hak dengan mulut tak ramai dah. Mungkin orang pandai dah tak kata dah dengan mulut ni, tapi dia kata dengan tangan. Kata dengan tangan lah ke mana? Tulis di telefon tu kata dengan tangan tu. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia kata mulut manusia ni ada 2. Satu lidah dan satu lagi jari dia, tangan dia. Betul dia kata tangan, kalau kata dulu tangan zaman itu, boleh jadi orang faham tangan ni mulut dia bila orang bisu saja buat isyarat dengan tangan. Mungkin dia kecek dengan tangan. Tapi lah ni tangan tu jadi mulut sengati dah, bahkan lebih pada mulut lidah lagi. Kuat sungguh dalam telefon. Bukan setakat tulis forward, copyright hak orang apa semua ni atas.
Bila hantar ni seolah-olah dia kata, dia tak kata, ambo tak kata, ustaz tu kata, orang ni kata, ambo hantar video je. Ambo hantar video je. Demo hantar video tu, demo noyak hak dia kata lah. Ambo tak kata dia ni kata. Maknanya demo tolong hantar ni supaya demo pergi royak cerita pasal orang tu royak lah. Jadi sama saja walaupun kita tak kata, kita hantar video orang kata, tapi supaya kita kata lah. Supaya juga mengumpat. Ngumpat ni Nabi kata al-ghaibu orang yang mengumpat dan orang yang mendengar. Orang ngumpat dan orang dengar ngumpat. Nabi kata dua-dua ni serupa. Dia tamu tak ngumpat, ambo dengar dia duk oyak. Boy duk cerita luah perasaan kamu. Luah perasaan tu bukan perasaan dia, luah tu dia ngumpat kau orang. Jadi cerita kau itu. Bila dia cerita kau itu hak je dengar tu tak ketik senyap. Tak kata gapo pun. Tapi bila gitu Nabi kata hak je dengar pun serupa juga. Sebab tu bila ada dia dengar orang nak mari cerita orang-orang ni kena lari lalu. Kena tukar tajuk selalu. Nak dia kalau buah ni tak ada orang nak kecek bab akhirat. Gi tangga kau mari duduk di atas kursi mana-mana lepok. Dia kata esok gini. Saya dia pun tengok lalu ke dia, mana dia ni kecek kita gini. Nak. Lepas tu hari ni hari Jumaat pula tu. Kecek hak akhirat, kecek hak kubur, kata dia nak mati lah kali. Mana ada orang nak kecek bab akhirat, bab kecek dosa pahala ni duduk tepi dengan sain lama-lama. Sejer dua je. Jaga. Ada juga jaga. Boleh jadi dia duduk dengan seorang tok guru. Boleh jadi duduk dengan seorang sama-sama orang ngaji. Nak. Tapi kalau duduk lama-lama tangga ko, lepok atas kursi ko, nak. Dia jadi tubik cerita lain panjang. Panjang lalu cerita. Nak. Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah dan Rasul. Walladzina amanu alladzina yuqimunas salah. Mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan yang mendirikan salat serta menunaikan zakat. Dan seraya mereka itu rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang nak jadi nak ambil pemimpin ni siapa? Pemimpin mesti orang yang taat pada Allah dan Rasul, ikut kehendak Allah, ikut kehendak Rasul, dan dia sendiri itu pula ialah orang yang mendirikan agama, orang yang beragama. Maknanya pemimpin ni siapa? Siapa pemimpin tu? Orang yang mendirikan agama Allah, orang yang semaya dia jaga. Nah, bukan setakat hak wajib, hak sunat tu banyak dia buat. Hak sunat tu banyak dilaksanakan. Nah, dengan qiyamnya dan sebagainya. Lepas tu menunaikan zakat serta rukuk, tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawallallaha wa rasulahu. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul untuk dia walak. Untuk dia walak. Apa dia walak? Taat dan patuh. Dan menjadikan walladzina amanu, orang yang beriman, sebagai orang yang ditaati. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya parti Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menang. Al-ghalibun, menang. Tanding tilawah Quran ke hak diterjemuh dalam bahasa Arab pun dia kata al-faiz. Al-faizun, yang berjaya. Al-ghalibun, menang. Kalau ghalib, menang dalam pertandingan juga, memenangi. Apa Allah Ta'ala kata fa inna hizballahi humul ghalibun?
Apa kena-mengena dengan ayat ni? Nah, siapa yang memilih Allah dan Rasul dan orang beriman sebagai pemimpin dia untuk dia taati, fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah Ta'ala kata, maka sesungguhnya parti Allah Ta'ala. Hizbun ni parti lah. Nah, Hizbun parti, Ahzab parti-parti. Masuk politik pula dia kata. Nah, tak boleh cari dah monggo Allah Ta'ala ayat dalam Al-Quran lagu tu lah. Nak terjemah dengan perkataan lain, nak terjemah kau dia hizbun, jemaah. Sama juga. Parti ni satu kumpulan. Dia satu kumpulan. Jemaah pun satu kumpulan juga. Nah, Hizbullah, apa Allah Ta'ala kata parti Allah, iaitu orang yang turut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihad menegakkan agama Allah Ta'ala. Ini satu kumpulan yang dipanggil satu parti. Nah, satu parti, satu kumpulan yang humul ghalibun, yang akan menang dan memang akan menang. Bila Allah sebut al-ghalibun, senantiasa akan menang. Nah, kita kata kalah tu kalah tu perang. Nah, menang mana? Tak kalah bila mereka bersama dengan Islam berjihad di jalan Allah Ta'ala, pergi perang. Nah, pergi perang apa? Umat Islam walaupun kalah, pada hakikatnya tak kalah, kerana dia mendapat kemenangan juga. Kalah dalam bentuk fizikal, tapi kemenangannya bila jihad mati di jalan Allah Ta'ala, dia sebenarnya menang. Faiz faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terlepas daripada azab Allah Ta'ala, api neraka, wa udkhilal jannah, nescaya dia tu akan dimasukkan dalam syurga, faqad faz, maka dia telah berjaya. Kenapa? Dia syahid, dia mati syahid. Maka bila syahid dimasukkan dalam syurga Allah, faqad faz, maka dia telah berjaya. Maka kemenangan itu Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemenangan yang secara fizikalnya dia tak nampak tengok, tapi bila dia telah pun mati, telah pun kembali pada Allah Ta'ala, sebenarnya dia telah mendapat kemenangan. Islam tidak pernah kalah. Islam tidak pernah kalah. Cuma Islam belum lagi dapat didaulatkan. Kerana Islam ni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Ubadah berkata, fafiyya wa ala Abdullah bin Ubay bin Salul nazalat al-ayat. Ubadah kata, ayat ni, siapa yang pilih agama Allah, siapa yang pilih Allah dan Rasul dan orang beriman sebagai pemimpin, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka parti Allah itulah yang akan menang. Kata Ubadah, ayat ni turun kepada aku dan turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni seorang munafik. Allah Ta'ala kata siapa dia ambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai pemimpin, dia tu adalah orang yang irtadda an dini. Dia telah murtad, dia telah terkeluar daripada agama, meninggalkan agama Allah Ta'ala. Nah, Abdullah bin Ubadah ni, bila mana pokok munafik ambil orang lain sebagai pemimpin, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku berlepas diri daripada mereka. Aku berlepas diri daripada mereka yang telah menjadikan golongan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dan aku memilih Allah dan Rasul sebagai pemimpin aku, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Ini daripada sambungan yang kita baca 2 minggu lepas daripada ayat yang ke-51.
Dan sekadar itulah dulu untuk pagi ini. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah untuk berdiam sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.